istilah yang kita biasa. Okay. So kita tengok soalan keempat yang ada di sini. Okay. Ada dalam modul kamu Okay, Raja menunjukkan kedudukan dua puan rumah A 35 dan B negatif 48. Sebab dia bercerita. So dia tak cakap titik, dia cakap rumah. Okay. Kalau ayat biasa sebenarnya Raja menunjukkan dua titik iaitu A 35, B negatif 48. Okay. Kemudian sepatan jalan lulus dibina dengan keadaan jarak jalan tersebut dari kedua-dua rumah sentiasa sama. So ayatnya sebenarnya nak cakap ialah satu garis lurus dilukis. Okay. Dengan keadaan jaraknya daripada kedua-dua rumah adalah sentiasa sama. Dan soalan tanya, apakah persamaan jalan tersebut? So kalau kamu tengok ini, sebenarnya istilah matematik yang betul ialah apa? Apa yang sedang diuji oleh saya? Intan tahu tak? Sebenarnya apa yang diuji oleh saya? Maksudnya? Maksudnya ini berkaitan dengan keturunan ke, pindasan X ke, pindasan Y ke, selari ke, perserenjang ke. Sebab di sini awak tak nampak keyword dia kan? Tapi sebenarnya kalau awak nampak keyword yang tersembunyi di belakang itu, awak tahu buatlah. Cikgu sudah highlight ini. Dia sebenarnya dikaitkan dengan apa? Kalau kamu tengok bunyi dia sama dengan bunyi soalan yang awak pernah buat tapi dia tak bercerita je. Keadaan jarak jalan tersebut dari kedua-dua rumah sentiasa sama. Boleh tahu? Apa dia? Macam Okey. Jalan ini ialah apa yang kita nak cari sekarang kan? Benda yang kita nak cari itu. Okey, jaraknya dari kedua-dua rumah. Satu ialah kita terus wakilkan dia sebagai titik A, titik B sedanglah Titik A ialah 35, titik B ialah negatif 45. So apa yang kamu tahu tentang hubungan jalan ini dengan dua titik ini? Ayatnya macam ini. Kalau berserenjang. Okey, dia berserenjang. Okey, ataupun awak boleh bayangkan macam mana bentuk garis itu. Macam mana jalan tu? Kalau nak berserenjang, cikgu perlu tahu garis asal di mana. Katakan ini A, ini B. Saya nak berserenjang dengan siapa? Tak ada garis di sini lagi. A, B. Okey, katakan kita ada satu garis AB tapi ini bukan jalan tersebut kan? Sebab jalan tersebut itu dia jaraknya daripada AB kena sentiasa sama. Kita tak kan kalau kita ada di sini jarak daripada A lebih dekat daripada B. So bukan jalan ini. So awak nak kata jalan itu berserenjang dengan dia ke? Sekarang mana jalan dia? Mana jalan ini? Mana jalan ini? Bukan jalan AB ini kan? Dia menegak. Okey, dia dekat kemudian dekat di mana? Sesuka hati aja ke? Dekat macam ni? Tengah-tengah. Dia dekat di tengah-tengah. Okay? So sebenarnya kalau kamu boleh bayangkan sebenarnya yang diuji oleh saya ialah apa? Ini tengah-tengah. Yang diuji oleh saya ialah apa? Apa nama garis ini? Garis yang AB tu ke? Garis ini, jalan ini. Jalan ini ada satu nama istilah matematik dia. Apa dia? Pembahagi dua serenjang. Ya. So soalan ini sebenarnya cikgu tengah tanya awak pembahagi dua sama serenjang. Tapi kalau awak baca ayat ini, awak langsung tidak nampak perkataan ini. Itu bezanya soalan kebat dengan soalan biasa. Kadang-kadang kita baca soalan ini, sebab dia tak bagi dalam istilah matematik, dia bercerita. So kamu kena kaitkan yang dia cerita itu sebenarnya apa kaitan dengan apa yang kita belajar dalam tajuk ini.
So untuk soalan 1 ini yang diuji oleh saya ialah cari persamaan pembahagi 2 sama serenjan bagi titik AB ini. Bagi titik AB ini. Okay. Kalau kamu tengok soalan ini cikgu pernah uji kamu dalam latihan. Kejap, cikgu cari mana dia. Dalam latihan, okey, muka surat 7, itu latihan apa? Latihan 7.2, soalan 9. Kamu boleh cuba buka tengok waktu itu apa cara bunyi soalan. Kalau yang awak nampak dalam latihan 7.2 soalan 9 itu soalan direct. Bentukan persamaan garis pembahagi 2 serenjan bagi garis PQ dengan P macam ini, Q macam ini. Soalan ini sebenarnya cikgu uji benda yang sama tapi cikgu bercerita. Okey So cikgu tidak buat, awak buat sendiri awak buat sendiri. Okey. Okey. Lepas tu ada orang ada idea lain tak? Semua orang fikir ini saja ke pembahagi 2 sama serenjan? Ada orang ada idea lain tak? Cikgu, Kalau kalau pembagi 2 sama serenjan tu kan dia terletak dekat titik tengah kan? Dari dia dah bagi titik A dengan titik B. Kalau cari kecerunan, lepas tu dah cari kecerunan, cari titik tengah. Dari titik tengah tu bentuk persamaan boleh ke? Awak cari kecerunan AB, nanti jangan lupa buat M1, M2 sama dengan negatif 1 dulu Memang macam tu. Nak buat kerja pembagi 2 sama serenjang, mula-mula kita kena cari titik tengah dulu. Lepas tu kita kena cari kecerunan garis ini. Tapi kecerunan garis ini mula dengan AB, lepas tu buat M1, M2 sama dengan negatif 1, baru kita dapat kecerunan garis ini. Okey, untuk sesiapa kalau tak tahu cikgu cakap apa, awak tengok balik hari itu macam mana awak jawab soalan ini, latihan 7.2 soalan 9. Sekarang itu juga cara awak buat itu juga cara awak buat. Hanya cara saya soalan bunyi itu lain, titik itu perlainan, tapi teknik serupa. Ada cadangan lain? Cikgu, kalau jarak dari 2 titik adalah sama? Ya, sebenarnya satu lagi yang awak akan fikirkan ialah locus. Ini sebenarnya ialah satu soalan locus di mana sifatnya ialah jarak dari 2 titik adalah sama. Maksudnya awak akan buat locus kita. Okey, kita bagilah satu nama lah kepada locus kita supaya kita boleh tulis So jalan itu memandangkan jalan cikgu pakai J lah, cikgu pakai J, locus kita ialah J. So maksudnya JA akan sama dengan JB. Dan awak masukkan rumus jarak, awak selesaikan, awak pun akan dapat jawapan yang serupa. So sebenarnya soalan ini terpulang kepada cara kamu tengok. Ada orang akan rasa soalan ini tengah uji locus, di mana sifatnya ialah jarak daripada 2 titik adalah sama. Tapi ada juga orang nampak dia ialah satu soalan uji pembahagi 2 sama serenjan. Dua-dua adalah betul. Jawapan mereka pun serupa. Walaupun dari awal-awal itu langsung tak nampak persamaan antara mereka. Siapa yang buat JA sama dengan JB itu, awak punya baris 1, 2, 3 itu memang tak sama dengan 11 yang pembahagi 2 sama serenjan punya. Tapi jawapan terakhir adalah sama. Okay, so nanti bila jawab soalan ini, mana satu awak lebih faham, awak buatlah mana satu Okay, cikgu tidak tunjukkan awak fikir sendiri. Okay, kita pergi kepada soalan 2. Okay, kalau tengok gambar aja saja, mungkin awak akan rasa soalan 2 ini soalan lebih kurang sama macam tadi lah. Okay, lebih kurang sama macam tadi. Tapi sebenarnya kalau awak tengok, dia tak sama. Dia tak sama. Kita nak tahu apa dia, kita memang kena baca cerita dia. Okey, Raja menunjukkan kedudukan rumah Encik Ahmad dan anak dia. So 2 titik inilah sebab dia dah cakap ada 2 titik.
Tapi kali ini titik cikgu ada cikgu bagi. Titik koordinat bagi kedua-dua rumah ialah -8, 10, 2, 5. Okey, di sini kalau kamu tengok cikgu tak cakap mana satu ialah amak punya, mana satu ialah anak punya. So, cikgu bagi gambar raja ini kepada awak kan. So, awak tengok logik lah. -8, 10, rumah Encik Ahmad kan anak dia punya. Kalau koordinat dia ialah -8, 10. Cikgu cari okey, Afika, Amira. -8, 10, awak rasa rumah Encik Ahmad ke anak dia punya koordinat? Afika? Hilang. Haras? Haras? Ya. Okey. -8, 10 ini ialah koordinat untuk rumah Encik Ahmad ke rumah anak dia. Sebab dalam ayat ini dia tak sebut. Tapi logiknya mana satu? Rumah Encik Ahmad. Kenapa? Kenapa awak pilih ataupun main tempak aja? Sebab -8 tu. Ya, sebab koordinat S dia -8, kita akan tahu rumah Encik Ahmad sepatutnya di sebelah kiri pasti Y lah sebab bahagian ini baru koordinat X yang negatif. Okey? So, kita akan tahu ini ialah -8, ini ialah 25 lah. So, cikgu sudah bagi 2 titik cikgu sudah bagi 2 titik. Okey, sekarang cikgu kata cikgu nak bina satu jalan lurus. Tapi kalau kamu tengok kali ini jalan lurus lain cikgu nak bina satu jalan lurus dibina dengan menghubungkan kedua-dua rumah itu. So jalan pun berlainan. Okay. So Haras macam mana cikgu nak lukis jalan ini? Okay, kata Encik Ahmad itu cikgu pakai Encik E lah E. Anak cikgu pakai A. So mana letak jalan itu? Masih macam kawan tadi ke? Kena sambung satu garis kemudian buat titik tengah peserenjang ke? Haras? Macam mana bentuk jalan itu? Buat yang macam cikgu cakap tadi lah. Ya ke? Tapi ayat dia kata ini ialah satu jalan lurus dibina dengan menghubungkan kedua-dua rumah itu. Kalau macam tadi, cikgu buat ini, kemudian cikgu cari titik tengah, cikgu buat peserenjan. Okey, ini jalan saya. Ini jalan saya. Adakah jalan ini menghubungkan kedua-dua rumah? Tak kan? So macam mana bentuk jalan itu supaya dia menghubungkan kedua-dua rumah? Sangat simple. Macam mana cikgu nak lukis jalan itu? Dia kata jalan itu menghubungkan kedua-dua rumah itu. Pasti ya. Benda common sense sahaja. Lalu kat tempat masa tak ada lalu depan sekolah lah maksudnya. Sekolah tak kisah. Sekarang dalam ayat ini dia tak cerita sekolah pun. Faham tak? So jangan pedulikan sekolah. Buat ini saja. Buat ini saja. Jangan pedulikan sekolah. Sebab dalam ayat ini dia tidak kaitkan sekolah di dalam. Kalau kamu tengok sekolah di sini. So nanti baru B baru fikir. Sekarang tak payah fikir dia. Sekarang cikgu hanya nak awak bina satu jalan hubungkan kedua-dua rumah itu. So macam cikgu nak lukis jalan tu. Jalan lurus tak boleh pusing-pusing punya. Macam yang cikgu buat tadi lah maksudnya. Garis lurus terus lah. Maksudnya tadi ini? Kalau jalan ini, cikgu tanya awak, jalan ini ada hubungkan rumah Encik Ahmad dengan anak dia tak? Awak bayangkan rumah Encik Ahmad di sini. Rumah anak dia di sini. Jalan di tengah-tengah. Mana hubungkan mereka? Faham tak? Katakan ini ialah Manjung. Okey, rumah awak di Manjung. Rumah cikgu di Setiawan. Cikgu bina satu jalan tengah-tengah macam ini. Bolehkah cikgu sampai ke Manjung? Pakai jalan ini sampai ke Manjung? Tak boleh kan? Tak boleh lah.
So macam mana? Sangat simple punya. Kamu jangan fikir benda-benda susah. Common sense saja. Ini tak ada kaitan dengan matematik sebenarnya. Buat satu jalan lurus, buat satu garis lurus, sambungkan dua rumah ini, sambungkan dua titik ini. Sangat simple. Tak boleh? Tak boleh. Nanti orang lukis awak akan tahu. Sangat simple. Okay, Shiking? Ya. Boleh? Macam mana lukis jalan lurus ini? Garis dari A ke E. Itu lah. Aras, ini aja. Apa awak yang fikir? Dia kata buat satu garis lurus, sambungkan dua rumah itu. Kita buat satu garis lurus, sambungkan dua titik. Habis cerita. Kenapa awak tak boleh fikir ini? Sebab awak dipengaruhi oleh soalan satu. Itu yang cikgu cakap, soalan K-part ini kan kita nampak dia lebih kurang sama dah. Tapi ayat cerita ini kita kena faham betul-betul. Dan nak faham ayat cerita ini, dia sebenarnya gunakan pengetahuan am kita. Dia tidak ada kaitan dengan matematik sebenarnya. Selepas awak boleh bayangkan garis ini, baru ada kaitan dengan matematik. Okay, so soalan 2A, cikgu tanya, apakah persamaan garis lurus ini? So, apakah persamaan garis lurus ini? Shikin boleh buat tak? Kalau inilah jalan dia, macam mana nak buat persamaan garis ini? Sebenarnya maksudnya, macam mana nak buat persamaan garis inilah. Walaupun dia cakap jalan. Apa yang awak tahu tentang garis ini? Dia melalui titik E, negatif 8, 10. Dia melalui titik A, 2, 5. Sekarang saya nak bentukkan persamaan dia. Cari kecerunan. Okay, kita buat itulah. Langkah 1, cari kecerunan. Lepas tu, katakan sudah buat. Okay, sebab kawan kena buat. Lepas tu, katakan sudah dapat kecerunan. Lepas tu, cari C. Cari pula pindasan Y kita iaitu C. Okay, lepas tu kita ganti ke dalam persamaan. Okay. So, cikgu tulis di sini, soalan ini sebenarnya serupa macam soalan soalan mana mana lagi? Sama dengan latihan 7.0. Ini ya, kalau kamu tengok. Dia sama dengan latihan 7.0 soalan 11. Yang mana satu? Soalan 11 B. Okay, 11 B. Kalau kamu tengok balik. Yang latihan 7.0 soalan 11 itu hari itu cikgu lain. So mungkin awak kena tengok buku latihan baru nampak dia. Okay. Latihan 7.0 soalan 11B. Sama saja soalan ini. Hanya kalau yang cikgu wujud dalam, cikgu tanya dalam 11B waktu itu direct. Okay. Cikgu kata bentukkan satu garis lurus yang melalui titik ini dan titik ini. Okay. Tapi yang ini cikgu bercerita. Itu saja bezanya sebenarnya. Okay. B. Okay. Cikgu kata kalau SMK Seri Manjung, dia berada di 06. Maksudnya kalau katakan titik ini ialah 06. Cikgu tanya, tentukan sama ada jalan tersebut melalui SMK Seri Manjung ataupun tidak. Okey, so macam mana kita nak tentukan? Macam mana kita nak tentukan? Tanya siapa pula? Ada ni? Ada idea tak? Kalau ganti masuk cikgu. Kita ganti masuk. Katakan awak puak-puak awak dapat jawapan ini ialah Y sama dengan 6S tolak 1. Katakan so awak ganti masuk. Ganti masuk maksudnya 6 sama dengan 6 kali 0 tolak 1. Lepas tu? Lepas tu kalau dia tak sama, so dia tak lalu lah kot. Okay. So maksudnya kita akan buat kita tak tulis macam ini kita akan buat sebelah kiri iaitu Y, so dia akan sama dengan 6 lah. Okey, sebelah kanan 6X tolak 1 iaitu 6 kali tapi ini jawapan tak betul sebab persamaan awak tak perlu buat lagi.
Okay, awak tapak ini awak tapak -1. So awak akan tengok 6 tak sama dengan -1. So kesimpulan kamu, lalu ke tak lalu? Tak. Kalau tak sama, lalu tak? Tak lalu. Tak lalulah. Okey? Boleh? Ada cadangan lain tak? Cikgu nak tanya. Kalau soalan jenis macam ni, kalau kita dah tahu pintasan dia tu, sebab kan dia bagi titik seri manjung tu 06. Jadi yang tu kan pintasan bagi seri manjung juga kan, 6. Kalau persamaan kat atas tu kita dah dapat C tu sama dengan tu, boleh tak? Maksudnya tak payah pun ganti masuk. Satu lagi, ya betul, memang itu yang cikgu nak dengar. Satu lagi cara kamu boleh buat untuk ini ialah kita rujuk pindasan Y. Kenapa cikgu cakap macam ini? Sebab titik ini awak nampak dia kosong. So kalau 06, maksudnya kita faham, okay, kalau Y sama dengan 6X tolak 1 ini, okay, garis ini ataupun jalan inilah, ataupun awak boleh kata jalan ini, okay, dia mempunyai pindasan Y berapa? Okay, kalau ikut soalan ini, awak ada pindasan Y -1. Tapi yang di sini awak dapati ialah 6. Okay, maka awak kata tak melalui. Boleh. Tapi itu dengan syaratnya SMK Seri Manjung itu cikgu bagi nilai dalam keadaan 06. Kalau sekarang cikgu bagi bukan 06, cikgu bagi 26. Maka sebelah sini tak boleh pakailah. Sebab kali ini daripada perkataan 26, titik 26 ni cikgu tak dapat pindasan Y. Maka cikgu kena pakai sebelah sini. Faham? Sebelah sini lebih umum. Sebaran titik kita boleh semak dengan cara ini. Iaitu kita cek kiri, kita cek kanan. Kalau sama, maksudnya dia memenuhi persamaan ini. So dia melalui lah. Okay? Kalau tak sama macam contoh ini, maka kita kata tak melalui. Okay? Apa yang tulis di sebelah sini pindasan Y ini hanya sesuai untuk latihan kali ini sebab cikgu bagi koordinat S dia kosong. Kalau cikgu bagi koordinat S, contohnya tadi cikgu bagi 3, itu tak boleh pakai. Sebab dia bukan pindasan S sudah. Okay? So ini hanya khas untuk pindasan Y. Khusus sikit lah. Bukan tiap-tiap kali boleh pakai. Tapi awak nampak kan, kalau awak nampak ini, awak boleh buat lebih cepat. Sebab tak buat apa-apa pun, tengok tahu. Hanya kata saja, pindasan Y dia -1. Awak punya ini 6. So tak melalui. Boleh So boleh sebab dia kosong. Kalau sekarang bukan kosong, tak boleh pakai cara ini. Ini lebih umum. Sebenarnya hari itu, ini soalan yang cikgu uji untuk abang kakak kamu lah. Hari itu kenapa cikgu bagi dia 06? Sebab cikgu hanya peruntukkan satu markah di sini aja. So cikgu tak boleh ada pengiraan. Cikgu terus tengok dia punya penulisan, terus jawapan. Itu sebabnya hari itu cikgu bagi 06. Ada cikgu nampak dalam soalan percubaan punya, dia bagi 2 markah. Waktu itu dia bagi contoh inilah, dia bagilah 26. So kamu kena buat kerja ini. Buat kerja ini 1 mark, kesimpulan 1 mark. So kadang-kadang itulah cikgu kontrol sikit di sini. Okey, boleh Ada apa terus tanya kalau kita cikgu jalan saja sebab tinggal 5 minit. Okey. Kalau kamu tengok, rumah jadi kucing. Tapi sebenarnya itu tak ada masalah. Itu ialah titik. Kucing pun titik sekarang. Tapi sekarang satu lagi cerita baru. Okey, koordinat bagi kucing Hisham dan kucing Ali masing-masing ialah 11, 12 dan -5, 4. Okey, so 11, 12 sepatutnya di sinilah sebab dua-dua positif kan. Okey, Ali di sinilah kucing Ali -5, 4. Okey, dan kedua-dua kucing itu bergerak ke arah satu sama lain pada satu garis lurus. Maksudnya sekarang kalau cikgu sambung satu ini, kucing Ali lari ke arah ini, kucing Hisam lari ke arah ini. Itu maksudnya bergerak ke arah satu sama lain. Okey, dengan laju yang berbeza. So logical thinking kalau mereka bergerak dengan laju yang berbeza, adakah mereka akan bertemu di tengah-tengah? Farisa? Ulang balik lagi. Kalau mereka ini lari dengan laju yang berbeza, adakah mereka akan bertemu di tengah-tengah? Tak. Tak. Okey. Bila mereka
Macam mana keadaan baru mereka boleh bertemu di tengah-tengah? Bila laju demo sama? Laju sama boleh bertemu di tengah-tengah. Okey, so bila laju berbeza, mereka akan bertemu di tempat yang bukan tengah-tengah lah, akan bertemu kan sebab mereka pergi arah satu sama lain, tapi akan lain sikit tempat dia lah. Okey, cikgu tanya awal katakan ini titik A, ini tengah-tengah, ini tengah-tengah B, ini C. Okey. Kalau kucing, soalan ini siapa lari lebih cepat? Okey, kucing Hisham ini 3 kali lebih laju daripada Ali. Kucing Hisham. Ini dia laju sikit. Okey, dia laju sikit. Logical thinking saja, dia akan bertemu, tadi kita kata dia tak bertemu di B lah kan sebab laju mereka berlainan. Dia akan bertemu di A ke dia akan bertemu di C? Kalau Ali pula. Kalau kucing Hisham lari lebih cepat, lebih laju. Ya, dia akan bertemu di A. Walaupun kita tak tahu berapa punya keadaan, tapi logical thinking macam inilah. So maksudnya sekarang, okay, kamu kena faham, okay, inilah tempat bertemu dia. Tapi kamu kena ingat di sini cikgu akak-akak letak aja. Okay, asalkan dia lebih kiri daripada titik tengah saya. Cikgu sebenarnya tak pasti dia di sini ke dia di sini tapi lebih tekak kepada Ali lah. Okay, lebih tekak kepada kucing Ali. Okey, sekarang soalan tanya, okey, ayat ini dia punya kelajuan cikgu ada cakap di sini tau, laju dia ialah 3 kali lebih laju. Maklumat ini ada selain daripada kita tahu dia lebih laju, satu lagi kita kena tahu nanti ada kaitan jugalah. Kalau tidak cikgu tak akan cakap 3 kali lebih laju, cikgu akan kata lebih laju saja. Tapi cikgu ada perkataan 3 kali, so nanti ada kegunaan dia. Nanti kita fikir kegunaan dia. Okey, lalu cikgu kata cari jarak kucing Hisham. Cari jarak kucing Hisham daripada kedudukan awalnya apabila kucing Hisham bertemu dengan kucing Ali. So maksudnya, okey, katakan cikgu label ini sebagai A, ini sebagai H, tempat bertemu cikgu label sebagai T. Cikgu nak tanya kamu sekarang jarak mana yang ditanya oleh soalan? AT, H, AH? T mana? T. Jarak mesti ada bagi saya 2 titik. T bagi A ke T bagi H? AT. Baca ayatnya. Jarak kucing Hisham. Tengok kucing Hisham. Okey. Kedudukan awal dia di mana? H. So? HT. HT. Boleh? Sebab kedudukan asalnya H. Tempat bertemu ialah T. So soalan saya tengah tanya apakah jarak HT. Okey. Tapi sebenarnya nombor siapa nak pakai? Ada kaitan dengan 3 kali itu. Kalau guna NX1 tambah MX2 bahagi NM boleh tak? Ada yang rumus depan tak? Apa-apa sekali lagi? Yang NX1 tambah NX2 bagi yang nispa punya ke? Yang ini ke? Yang ini ke? Yang ini ke masuk awak? Yang tu boleh ke? Okey. So kalau kamu nak pakai ini boleh, memang boleh. Tapi soalan saya cikgu punya ini NMY1 M tanpa N. Okey, so kalau awak nak pakai ini, tujuan awak nak cari apa? Betul, benda ini tak salah. Macam mana cikgu nak bimbing awak fikir dan seterusnya. Tujuannya awak nak cari apa? Gunakan rumus ini. Untuk titik yang membahagi. Okey, so awak nak tahu apakah titik T lah kan? Okey, so kalau awak nak tahu titik T, maksudnya semua maklumat di dalam ini cikgu perlu tahu. Okey, so titik, kita ada negatif 5, 4 dan kita ada 11, 12. So maksudnya S1, S2, Y1, Y2 tak ada masalah. Nispa dia? 1, 3. So, betul Okey, so maksudnya AT 1 kan? Okey, 1, 3. Boleh? Kalau
kucing Hisham dia lari 3 kali lebih laju daripada daripada kucing Ali, maksudnya jarak dia nanti 3 kali ganda jugalah. Sebab masa yang sama, masa yang sama. Contohlah awak lari dalam masa 1 minit, dia pun lari dalam 1 minit, tapi speed awak 3 kali ganda. So maksudnya jarak yang dilalui oleh awak pun 3 kali ganda. 3 kali ganda daripada dia. So betul lah awak tulis nisbah dia 1, 3. Kemudian awak gunakan rumus ini untuk dapat koordinat T. Tapi kamu jangan lupa, soalan saya bukan tanya apakah nilai T. Soalan saya tanya apakah jarak HT. So, belum habis buat kan? Awak baru dapat. Selepas awak gunakan formula ini, awak baru, langkah 1 ini, awak baru dapat koordinat T. Belum jawab soalan lagi. Soalan nak jarak HT. So, lepas tu cari jarak yang mana yang punca kuasa tu. Ya. Lepas itu kita carilah jarak HT, kita gunakan rumus punca kuasa itu. So di sini 2 benda cikgu sudah uji kamu. Satu ialah titik pembahagi punya lah, ikut nisbah tertentu punya. Kemudian satu lagi ialah jarak. Tapi sebenarnya yang paling penting cikgu uji inilah kalau awak gunakan teknik ini. Sebab ini yang kita belajar pada tahun ini. Yang langkah 2 itu ialah apa yang awak belajar semasa menengah rendah. Ada idea lain? Alah, masa saya sudah habis. Ada sesiapa nak ada idea lain? Cikgu. Kalau guna locus boleh? Tak. Sebab tempat bertemu ini tak bergerak. Mesti satu tempat tertentu saja. So tak boleh gunakan locus. Faham tak? Kalau kamu gunakan locus, awak akan dapat satu bulatan macam ini. Kalau awak pilih tempat ini, mereka tidak lari ke arah satu sama lain. Sudahlah, satu lari ke sini, satu lari ke sini. Jarak dia 1, 3. So tidak boleh gunakan locus sebab tempat bertemu mereka tetap. Itulah tempat dia. So mesti gunakan nisbah punya. Ada cadangan lain? Awak sekarang waktu apa? Sejarah. Sejarah cikgu Google Meet ke? Tak. Tak, pasal kita korang kejap. Ada orang ada idea lain tak? Cikgu bagi tips, ada kaitan dengan jarak sahaja. Cikgu. Kalau cari jarak kan, jarak kucing jarak apa? Jarak penuh tu. Okey, AH lah ya. Okey, lepas tu? Dah dapat jarak, lepas tu bahagi 4, kemudian dah nak 3 boleh tak? Boleh. So satu cara lagi ialah awak tapak ini AH berapa panjangnya. Lepas tu kita tahu nisbah dia 1, 3 kan. So maksudnya bahagian ini yang kalau awak nak tahu dia sebenarnya ialah 3/4 daripada AH. So dia sebenarnya ialah 3/4 daripada AH. Ataupun seperti kawan kamu cakap lah, cikgu bahagi 4 lepas tu darab 3. Sebenarnya maksudnya dia ialah 3/4 daripada AH. Boleh? Tapi penulisan itulah awak kena tulis betul. Mula-mula awak tulis dulu jarak AH ialah apa. Lepas tu bila awak bahagi 4 yang awak cari ialah apa. Bila awak darab 3 ialah apa. Boleh? Jawapan serupa. Walaupun kamu tengok, ini cikgu saya langsung tak gunakan nisbah. Tapi jawapan serupa. So soalan kebat jenis ini, dia kadang-kala ada lebih daripada satu cara awak fikirkan. So awak tengok mana satu yang boleh lah. Bukan maksudnya mesti satu-satu cara. Kita sebenarnya boleh lebih daripada satu cara. Untuk maths tambahan, asalkan cara awak betul, cikgu terima semua aja. Tidak ada orang wajibkan satu soalan, satu cara selesai sahaja. Sebenarnya soalan matematik asalkan